Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah beri dan kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat kita berada pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yang mana pada hujung ini Allah sebut ada satu malam, Nabi sebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang padanya ada kelebihan yang tidak ada pada umat-umat yang terdahulu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Ustaz nak beritahu mulianya Ramadan yang kita berada pada malam ini, pada bulan Ramadan ini. Mulianya berbanding dengan bulan-bulan yang lain kerana padanya turun Al-Quran. Dan banyak-banyak malam yang paling mulia kerana malam yang diturunkan padanya Al-Quran. Dalam banyak-banyak malaikat yang ada dekat alam ini yang Allah ciptakan, ada mungkin ada ratusan ribu, tetapi yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihi salam, kerana malaikat Jibril yang menurunkan wahai itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam banyak sekalian nabi, banyak sekalian rasul yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana pada baginda diturunkan Al-Quran. Dan oleh itu hadirin hadirat, kalau kita nak mencari kemuliaan, kita nak mencari kebahagiaan, carilah dengan Al-Quran. Sekalipun pada bulan Ramadan yang kita berada pada sekarang ini, yang mana kita berpuasa pada siang harinya, walaupun dah berlalu, tetapi tetap setia dengan Al-Quran jika kita ingin hidup kita dimuliakan dan mendapat syafaat di akhirat nanti. Baik, pada malam ini Ustaz akan kongsikan berkenaan dengan surah Al-Qasas. Kenapa dinamakan surah ini sebagai surah Al-Qasas? Al-Qasas ini apa dia? Yang dikatakan Al-Qasas kan ada banyak lagi surah lain. Surah ini adalah surah Al-Qasas. Al-Qasas ini bermaksud kisah-kisah. Dan Allah sebut Al-Qasas ini pada ayat yang ke-25, di plot cerita Nabi Musa berada di satu lokasi di utara Saudi, nama dia Madian. Madian dia ada di Saudi pun ada, di Jordan tempat Ustaz belajar pun ada, tak jauh dengan tempat Ustaz belajar. Tetapi lokasi ini berlaku adalah di utara Saudi. Jadi Al-Qasas ini bermaksud kisah-kisah. Jadi apa kaitan signifikan kisah-kisah ini dengan nama surah ini? Rupanya dalam surah Al-Qasas, kenapa dinamakan dengan surah Al-Qasas? Kerana padanya Allah menceritakan banyak babak dan juga latar belakang kisah yang ada di Mesir pada ketika itu. Ada banyak kisah yang kita akan jumpa dalam surah ini. Dan kisah ini pula, pertama ada banyak kisah, dan kisah ini pula dia berkisar tentang seorang Nabi, seorang Rasul yang utama dalam surah ini. Kita takkan jumpa cerita seorang Rasul sedetail ini, sedetail lah kan, nak apa lagi kan, sedetail ini, melainkan kita akan jumpa pada surah Yusuf. Surah Al-Qasas ini mungkin dia tidak popular seperti surah-surah yang lain, seperti surah Al-Kahfi yang kita baca setiap minggu, seperti surah Al-Mulk yang mungkin kita beramal pada setiap malam, dan juga surah-surah yang lain. Tapi surah Al-Qasas ini tanpa kita sedar, dia ada satu cerita, satu signifikan yang sangat luar biasa jika kita tadabbur dan jika kita memahaminya. Kalau kita berjumpa dalam surah Yusuf, setengah orang ada baca surah Yusuf dengan niat untuk dapatkan anak yang handsome dan sebagainya, tidak ada masalah. Cuma bacalah Al-Quran kerana kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ustaz nak berkata dalam surah Yusuf, Allah cerita secara detail berkenaan dengan kisah Nabi Yusuf daripada awal kehidupan Nabi Yusuf tu, daripada dia kecil lagi Allah beritahu. Kemudian sehingga dah baginda Nabi Yusuf meningkat remaja, Allah cerita
dalam surah Yusuf. Selepas remaja, Allah cerita macam mana dia meningkat dewasa dan menjadi pemerintah dan seterusnya. Tapi kita sedar dalam banyak-banyak Nabi sebenarnya Allah juga menceritakan seorang watak Nabi dengan kronologi yang sama dalam surah Al-Qasas. Ya, Allah menceritakan dalam surah Al-Qasas iaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ni kenapa dinamakan dengan Al-Qasas lagi, kita dapat melihat bahawa dalam sirah ataupun dalam surah Al-Qasas ini kita dapat melihat Nabi Musa diceritakan secara detail daripada awal sewaktu dia lahir. Tambah lagi kita dapat tengok background, suasana macam mana saat genting ketika Nabi Musa dilahirkan sewaktu masih bayi, ketika mana diarahkan oleh Firaun untuk membunuh sebarang ataupun mana-mana anak kecil yang lahir pada zaman itu. Bunuh, jangan dibiarkan hidup. Kerana apa? Kerana beliau ataupun Firaun, kenapa nak beliau kan? Orang yang Allah Ta'ala laknat kan. Firaun yang mana Allah takdirkan diuji dengan seorang Nabi yang mana akan merampas takhta dan juga kedudukan Firaun pada satu hari nanti. Oleh kerana dia takut dan sayang kepada harta, dia sayang kepada kekuasaan, dia sayang kepada kekayaan, inilah yang Allah Ta'ala akan uji satu hari nanti. Lalu untuk menutupkan benda ni berlaku, dibunuh. So diceritakan secara detail dalam surah Al-Qasas ini seawal kelahiran Nabi Musa AS pada ayat ke-7 dalam surah ini. Pada ayat ke-7. So Allah menceritakan, menunjukkan betapa spesifiknya Allah menceritakan flow by flow daripada kecil, lepas kecil sehinggalah tak payah pergi remaja, didetailkan lagi. So waktu kecil perlunya susuan, siapa boleh menyusu, siapa tidak boleh menyusu, juga diceritakan secara terperinci di dalam surah Al-Qasas berkenaan dengan Nabi Musa AS. Kemudian tidak sekadar itu, rupanya Allah cerita lagi checkpoint seterusnya ketika mana Nabi Musa meningkat dewasa di dalam istana singgasana Firaun. Jadi di situ pun ada babak kisah Nabi Musa disebut dalam surah Al-Qasas. Dan apa yang berlaku di sinilah ketika mana meningkat dewasa, berlaku satu peristiwa yang tidak dijangka, peristiwa yang menjadi titik tolak kepada permusuhan ataupun titik tolak kepada berlakunya proses penghijrahan Nabi Musa AS, ataupun titik tolak berlakunya satu peristiwa yang mungkin boleh jadi cerminan kepada kita. Dan sebenarnya cerita ini adalah cerminan kepada Rasulullah SAW. Apakah cerita itu? Apakah titik tolaknya? Tuan-tuan, kita boleh buka, kita boleh melihat kisah ini dalam surah Al-Qasas pada ayat ke-15. Apa yang berlaku pada ayat ke-15 ni? Inilah berlakunya titik tolak Nabi Musa AS. Baginda tertumbuk, bukan nak menumbuk, tapi tertumbuk. Ni tertumbuk apa? Ini kau tumbuk, ini tumbuk. Tertumbuk salah seorang pegawai Firaun lalu mati. Tumbuk, tak sempat nak mengucap, terus mati. Jadi siapa yang mana menanam hasrat untuk masuk syurga, terus kan direct terus masuk ke syurga, tanahlah impian untuk merasa tumbukan Nabi Musa AS. Tak ada ustaz gua ya. Walaupun tak kelakar, tak apalah, gelak bila. Baik. Lalu bila dah tertumbuk pegawai Firaun, dan waktu ini tidak ada sesiapa yang tahu. Cuma mesej yang penting kita dapat tengok di sini adalah ada satu plot yang mana kita dapat tengok Nabi Musa tertumbuk. Dia bukan nak menumbuk, tertumbuk, lalu orang itu mati. Logiknya, kalau kita tumbuk orang, orang itu tidak akan mati. Sudah tentu kita tahu dia tumbuk bukan kerana dia nak membunuh, tetapi mungkin hendak membela sesuatu, tetapi ditakdirkan berlaku kesilapan. Inilah mesej yang penting yang Al-Quran nak kita belajar dalam surah Al-Qasas ini. Bagaimana kita dalam kehidupan kita ni biasanya kita akan buat kesilapan. Kita akan ada tersalah langkah, kita akan ada tersasul dalam ucapan.
Lalu apa yang Al-Quran ajarkan kepada kita, andai kata kita tersilap, kita tersalah, tidak ada masalah. Sudah nama pun manusia, sudah tentu akan melakukan kesilapan. Dan cara kita nak hapuskan dosa ataupun kesilapan kita yang Allah ajarkan dalam surah Al-Qasas ini adalah melihat ni apa yang berlaku dalam checkpoint ke-15 dalam surah Al-Qasas ini. Selepas fawakazahu Musa faqada alaih, selepas Nabi Musa tertumbuk lalu meninggal, ayat seterusnya Allah kata qala rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Tuhan, sesungguhnya aku menzalimi diri aku sendiri, faghfirli, ampunkan aku ya Allah, sesungguhnya aku hamba berdosa, maka ampunkan aku. Lalu Nabi Musa meminta ampun kepada Allah. Kita dapat belajar daripada sini, setiap kesilapan tidak ada masalah, jangan ulang, taubat dan terus buat baik. Nabi Musa dia tersilap, minta ampun, tapi Nabi Musa tahu tak dia diampunkan? Nabi Musa dia tidak tahu. Siapa yang tahu Nabi Musa diampunkan? Siapa yang tahu? Kita yang membaca Al-Quran lah yang tahu. Sebab Allah sebut dalam ni faghfarolah, maksudnya once kita minta ampun, Allah akan ampunkan dosa kita. Sebab tu kita jangan pernah rasa segan, kita rasa bosan untuk sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita kalau boleh nak setiap dosa kita itu dihapuskan dan ditambahkan dengan kebajikan, kita harap dan kita minta ampun, insya-Allah Allah Taala akan dengar. Jadi kemudian berlakulah satu plot cerita. Bila berlaku kes macam ini, dipendekkan ceritanya, dipendekkan. Kerana apa? Sebab kisah ni tafsir, terlalu detail tentang kisah Nabi Musa. Sebab itu kalau kita nak mencari surah yang mana menceritakan watak Nabi Musa, baca surah Al-Qasas. Kerana Al-Qasas menceritakan kisah-kisah Nabi Musa. Banyak kisah tentang Nabi Musa di dalam surah Al-Qasas. Al-Qasas itu sendiri, cerita Nabi Musa itu sendiri. Lalu dalam cerita ini Nabi Musa akhirnya dia terpaksa berkelana lari daripada Fir'aun, kerana Fir'aun sudah mengeluarkan arahan kepada parlimen, kepada seluruh rakyat rajata, sesiapa yang berjaya membunuh Nabi Musa maka dia akan diberikan ganjaran. Lalu Nabi Musa perlu menyelamatkan diri, akhirnya dia terpaksa berlari. Dan ini yang berlaku kepada Nabi SAW sewaktu dihalau Nabi pergi ke daripada Mekah pergi ke Taif kerana untuk selamatkan dirinya. Lalu dalam kisah-kisah ini, kisah pemulauan ini, kisah terpinggir, ia adalah norma dalam kehidupan. Yang pasti jangan kita ni terpinggir daripada Tuhan, jangan kita jauh daripada Tuhan. Itu kita kena make sure lah. Kemudian kemana Nabi Musa pergi? Dah berlari kan, dah ada plot cerita yang tragis dalam kehidupan. Kemana baginda Nabi Musa AS dia pergi? Baginda terpaksa berjalan seorang diri 8 hari 8 malam non-stop, tanpa bekalan makanan, tanpa persiapan, tanpa kenderaan yang mencukupi, dengan kelengkapan dengan mencukupi, terpaksa keluar daripada daerah dia sendiri, keluar daripada negara dia sendiri, pergi ke satu lokasi yang mana dia sendiri pun tidak ketahui ke mana dia akan pergi. Yang penting perlu lepas daripada Mesir supaya dia berada di luar kawasan pemerintahan Fir'aun untuk selamatkan dirinya. Bayangkan, inilah yang digambarkan, sehingga Syekh Mutawalli Sya'rawi menggambarkan ketika mana Nabi Musa sampai di Madian itu, pakaiannya compang-camping, kotor, kakinya berdarah, seperti mana gambarannya Nabi Muhammad SAW sampai di Taif, kakinya sampai melecet berdarah. Begitulah lebih kurang bayangnya Nabi Musa AS sewaktu sampai pergi di Madian. Di Madian, macam Ustaz beritahu, dia adalah lokasi yang berada di utara Saudi. Ya betul, Madian ada juga di Jordan tempat Ustaz belajar, tetapi ini di Saudi. Nabi Musa berjalan pada Mesir. Kalau tuan-tuan boleh tengok peta, kalau peta katalah ini adalah Mesir, untuk pergi ke utara Saudi dia terpaksa buat U-turn, naik ke atas, turun balik untuk sampai di bawah ini. So sangat jauh, seorang diri guys, seorang diri. Jadi kita dapat melihat dalam kehidupan kita banyak sangat related dengan kisah Nabi Musa, dengan untuk memotivasikan baginda Rasulullah, dalam masa yang sama untuk memotivasikan diri kita sendiri. Sebab itu
Selepas sampai di Madian, berlaku plot macam mana dia berjumpa membantu wanita tanpa diminta di Madian. Di sini dia berjumpa dengan jodoh ataupun bakal isteri Nabi Musa alaihi salam tanpa diselah, ditolong. Dan sehingga ulama menyebut tanda salah satu taubat seseorang itu diterima adalah dia sentiasa nak buat baik. Dia sentiasa nak buat baik tanpa mengharapkan balasan. Dan ini terbukti berlaku pada kisah Nabi Musa yang membantu dua wanita Madian tanpa meminta sebarang upah, tanpa meminta sebarang balasan. Sedangkan sudah tentu baginda bila sampai di satu lokasi yang mana tidak diketahui, dahaga, penat, letih dan sebagainya, tetapi Masya Allah, tanda orang itu beriman. Dia tidak sempat memikirkan tentang diri dia sendiri, tetapi lebih mengutamakan orang lain untuk dia bantu, untuk dia buat kebaikan, kerana dengan kebaikan itu akan menghapuskan segala dosa. Allah sebut dalam Al-Quran, innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at. Jadi ini tanda-tanda dia. Sebab itu salah satu taubat kita ataupun pengampunan dosa kita yang kita minta dihapuskan tu diterima adalah kita sentiasa teringin nak buat baik, nak buat dan lagi. Begitu. So di sinilah berlaku plot cerita Nabi Musa berumah tangga dengan salah seorang wanita Madian ataupun salah seorang anak perempuan daripada lelaki soleh yang berada di Madian. Lalu disitulah berumah tangga, berkeluarga dan ada anak bina. Kemudian berlaku plot cerita setelah 10 tahun dia nak kembali ke Mesir. Banyak tuan-tuan, kalau kita nak kupas surah Al-Qasas ini, kalau boleh tengok di sini menunjukkan betapa banyaknya dan betapa detailnya kisah-kisah qasas Nabi Musa alaihissalam dalam surah ini. So, daripada kecil, remaja, dewasa, sehinggalah baginda mentadbir dan memimpin orang untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu surah Al-Qasas ini banyak qasas-qasas ataupun kisah-kisah yang mana Allah rakamkan untuk kita beri perhatian. Dan sentiasa selepas ini, walaupun dah habis Ramadan, lazimi membaca Al-Quran dan juga tadabbur maknanya. InsyaAllah moga-moga sedikit perkongsian pada hari ini akan memberikan satu lonjakan baru kepada tuan-tuan untuk dalami dan lebih fahami Al-Quran yang mana kita sayang, yang kita ada pada hari ini, yang baik daripada Allah dan yang lemah dan kurang tu daripada Ustaz sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.